TV KPM. 5, 3, 2, 1. Terima kasih. Ada orang tolong buka kan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama-sama dengan saya Hafizir Roslan bersama dengan anda sekarang ni, okey? Hari ini saya seronok sangat sebab berada di set yang cukup mewah pada hari ini. Mana cikgu dia? Cikgu. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Nak tahu siapa cikgu hari ini? Jom saksikan profil guru pada hari ini. Ya, terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM dalam slot Sukses SPM 2021 dan anda sedang bertemankan saya Fizi bersama-sama dengan anda selama 1 jam pada hari ini. Kita akan bersama-sama dengan seorang guru. Kalau tadi saya dah tegur dia dan nampakkan dia punya gerangannya. Kita bersama-sama dengan Cikgu Muhammad Adib Cik Hassan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik Teping. Seronoknya hari ni orang Taman Tasik Teping. Apa khabar cikgu? Baik. Cikgu sihat no? Sihat. Daripada Teping datang ke sini macam mana cikgu? Okey, jalan lancar. Alhamdulillah. Selamat semua. Selamat semua. Ya. Untuk pengetahuan anda, cikgu Adib kita ni di antara orang-orang kuat dalam bola sepak di negeri Perak cikgu ya? Oi, tidaklah. Typing je. Typing je. Tapi kira okey lah cikgu ya. Okey. Baiklah hari ni kita bersama-sama dengan pelajar-pelajar yang akan bersama-sama dengan kita selama 1 jam di Sukses SPM 2021. Tapi sebelum tu cikgu, jom cikgu sama-sama kita kekalkan SOP kita. Di depan saya sekarang ni cikgu ada gel pembasmi kuman. Silakan cikgu. Okey, cikgu. Hari ni kita akan berbincang dengan topik apa cikgu hari ni cikgu? Pembinaan lestari. Pembinaan lestari cikgu? Ya. Saya yakin dan juga pasti ramai pelajar-pelajar di luar sana juga murid-murid di luar sana juga tidak sabar-sabar untuk belajar asas lestari, pembinaan lestari pada hari ini cikgu ya. Betul. Baik, kita bersama-sama dengan sekolah pilihan hari ini. Saya hari ini rasa seronok betul sebab saya bersama-sama dengan kawan-kawan saya dekat Sekolah Menengah Taman Tasik Taiping Perak. Apa khabar kawan-kawan? Lambai sikit. Tu dia. Okey, kita nak mulakan dengan Muhammad Idlan Hakimi bin Muhammad Sofian. Sila kenalkan diri Idlan. Lan, silakan Lan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Idlan Hakimi bin Muhammad Sofian. Okey, nanti besar nanti dah habis sekolah nak jadi apa? Cita-cita saya untuk menjadi software engineering. Software engineering. Jurutera software. Ya. Baik, yang seterusnya kita bersama dengan Amir Iqbar bin Azman. Mana Amir? Ya, saya. Okey. Silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Amir Iqbar bin Azman. Nanti besar nanti nak jadi apa Amir lepas habis sekolah nanti? Apa awak punya cita-cita? Cita-cita saya jurutera elektrik. Jurutera elektrik. Semua nak jadi jurutera ni. Yang seterusnya kita bersama dengan Afiq. Mana Afiq? Lambai sikit Afiq. Okey Afiq. Perkenalkan diri Afiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Afiq Akif bin Kamal Rizwan. Cita-cita nak jadi apa? Cita-cita saya nak jadi jurutera kapal terbang. Ingatkan cita-citaku menjadi orang kaya. Baik. Tadi kita ada Afiq, kita ada Syafiq Aizat. Mana Syafiq Aizat? Kita nak berkenalan dengan Syafiq Aizat ni. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syafiq Aizat bin Samusni. Okey. Cita-cita saya nak jadi jurutera kapal terbang. Jurutera kapal terbang cikgu. Hebat-hebat cikgu punya murid-murid ni. Baik, yang seterusnya kita bersama dengan Afin Ikmal. Mana Afin? Fin? Fin. Ya, saya. Kenalkan diri dan juga cita-cita. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Afiq Ikmal bin Abdul Qayyum. Cita-cita saya nak menjadi mechanical engineering. Wow, sekali lihat wajah Afin kita ni seakan-akan penyanyi kumpulan 14. Baik,
Yang seterusnya Muhammad Yasin bin Hamad. Yasin. Oh, Sin. Hai. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama Waalaikumsalam. saya Muhammad Yasin bin Ahmad dan saya bercita-cita menjadi seorang juruterbang. Apa dia? Nak jadi apa? Bercita-cita menjadi seorang juruterbang. Eloklah. Seorang juruterbang, seorang juruterbang. Baik. Hari ni Abang Fizi nak tanyalah adik-adik Abang Fizi ni dekat Sekolah Menengah Taman Tasik Taiping. Berkenaan dengan topik pada hari ini, pembinaan lestari, asas kelestarian. Kita nak tanya Idlan, apa pendapat awak tentang mata pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini? Silakan. Mata pelajaran asas kelestarian ini dia merangkumi semua bidang kejuruteraan Baik. daripada teori dan teknikal. Subjek ini juga memberikan pendedahan dan penekanan bagaimana manusia untuk membangunkan negara di samping menjaga kelestarian alam sekitar supaya terjamin hingga ke masa hadapan. Tu dia jawapan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik Taiping. Yang seterusnya Ahmad nak tanya Amir. Amir, apa pendapat awak tentang mata pelajaran asas kelestarian ni? Silakan Amir. Okey, pada pendapat saya, subjek asas kelestarian adalah subjek yang sangat menarik dan dapat memberikan kita ilmu yang sangat berguna, iaitu kita boleh mendalami satu proses atau sistem di sekeliling kita dengan lebih mendalam dan terperinci. Dari segi bagaimana ia berfungsi, bagaimana ia dikendalikan. Dan subjek ni juga sangat sesuai dengan individu seperti saya yang sangat meminati bidang kejuruteraan mekanikal dan elektrik. Alhamdulillah, itu dia jawapan yang sungguh ampuh daripada murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik Taiping Perak. Okey, yang seterusnya Afiq, komen sikit Afiq tentang mata pelajaran kita pada hari ini. Oh, tiba-tiba cakap Taiping. Silakan Afiq. Okey, bagi saya subjek ni merupakan subjek yang menarik dan subjek ini adalah subjek yang untuk mendidik kita supaya lebih mencintai alam sekitar. Subjek ni juga sangat sesuai bagi pelajar macam saya yang minat tentang kejuruteraan. Baik, terima kasih kepada adik-adik abang yang berada di SMK Taman Tasik Taiping. Cikgu, hari ini rasanya ramai pelajar-pelajar kita dah tak sabar-sabar untuk belajar asas kelestarian, pembinaan lestari. Betul. Kita akan berehat seketika, cikgu. Okey. Kita akan kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. TV KPM. Didik TV KPM. Ya, murid-murid masuk kelas. Selamat menonton Sukses SPM 2021. Abang Fizi kat sini ditemani oleh Cikgu Idlan kita daripada Sekolah Menengah Cikgu Idlan, Cikgu Adik. Idlan mana pula ni? Idlan yang tu. Idlan yang tu. Okey. Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik Taiping Perak. Hari ini kita akan belajar tentang asas kelestarian pembinaan lestari. Baik cikgu, silakan cikgu mulakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Okey, so kita hari ini kita akan belajar tentang bab 5 pembinaan lestari bagi bab tingkatan 5. Bab tingkatan 5 hanya 3 bab sahaja. 3 bab banyak, cikgu 3 bab sahaja. So ini bab yang pertama untuk tingkatan 5. Okey, semua dah kenal nama saya. Tak perlu nak dicakap-cakap lagi lah. Okey, seterusnya. Baik, dalam pembinaan lestari, dalam topik ini lebih kurang ada 6 topik. Baik. So saya nak pentingkan hanya 2 saja topik dekat sini. Oh, 5.3 dengan 5.4 cikgu. Ya, sebab ini topik yang akan berkait. Okey. Peringkat pra pembinaan dan satu lagi adalah peringkat pembinaan. Okey. Seterusnya, dalam peringkat pra pembinaan 5.3, pelajar-pelajar perlu tahu, murid-murid perlu tahu ada 6 perkara dekat sini. Murid mesti boleh memerihal peringkat pra pembinaan, menjelaskan peranan pihak yang terlibat dalam peringkat ni dan seterusnya sampai yang 5.3.6 mentaksir anggaran kos. Tapi saya tak akan sentuh semua. Baik cikgu. Okey, saya hanya sentuh beberapa topik yang penting sahaja. Okey. Seterusnya kita tengok Okey, kita ulang kaji sikit. Dalam pra pembinaan, kita ada 7 tajuk.
Orang kata apa, tajuk-tajuk kecil, perolehan tapak, ukur tanah dan uji tanah. Kemudian kita ada lukisan dan perincian, kita ada penawaran tender, kita ada membuat taksiran, pekerja bahan dan jentera. Okey, so ready ya? Kita panas badan sikit. Saya dah bersiap sedia, cikgu. Okey, ini adalah soalan contoh bagi bahagian A. Soalan 1, saya baca dulu. Rajah 7 menunjukkan gambar rajah blok 3 peringkat utama proses pembinaan. Kemudian ada rajah dia, kemudian nyatakan peringkat D. Dia ada jawapan dia A, B dan C. So, untuk permulaan ni, saya akan bagi tahu macam mana kita nak tackle soalan tu. Macam mana, cikgu? Dia bukan macam tackle rugby yang Bukan. Okey. So, untuk soalan 1 ni, sila, cikgu. Rajah 7 menunjukkan gambar rajah blok 3 peringkat utama proses pembinaan. Okey. Ini dipanggil sebagai arah tuju soalan ataupun dipanggil sebagai stimulus. So, ini nak bagi tahu pada murid nak jawab pada tajuk mana. Baik, cikgu. Okey. Kemudian kata tugas dia. Kata tugas dia adalah nyatakan. Nyatakan tak perlu panjang. Okey. Just pendek saja jawapan Menyatakan, dia. Nyatakan. Makan apa pagi tadi? Nasi lemak. Tak perlu nak terang ada lauk sekian. Okey. So, ada siapa nak jawab soalan ni? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey. Amir. Silakan, Amir. Okey. Peringkat A ialah pra pembinaan. Peringkat B ialah pembinaan. Dan peringkat C ialah pasca pembinaan. Okey. Kita tengok jawapan. Okey, betul. Okey. Kita tengok bagus ya. Kotak nombor A ataupun blok yang pertama tu adalah pra pembinaan. Baik, cikgu. Blok yang kedua itu adalah pembinaan dan last kali itu kita panggil sebagai pasca pembinaan. Okey. Ingat mesti ada 3 markah, maknanya ada 3 jawapan. Okey, jangan risau. Jadi setiap satu jawapan adalah satu markah. Satu markah saja. Baik. Jangan nak buat karangan dekat sini, tak larat nak baca nanti. Okey. Seterusnya kita pergi pada soalan 2. Baik. Nyatakan 2 kaedah pengiraan aras dalam kerja ukur aras. 2 markah. Ada siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Baik. Siapa ni? Idlan. Aku sila. Baik. Okey, yang pertama naik turun. Yang kedua kolimatan. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, betul. Cikgu nak tanya cikgu, kolimatan ni apa, cikgu? Kolimatan ni adalah kaedah pengiraan dia. So yang paling popular, baik, cikgu. Yang paling popular adalah kaedah naik turun. Okey, sebab bila banyak bacaan, bila kita banyak bacaan, kita guna kaedah naik turun. Bila bacaan tu kurang, maksudnya kita ambil bacaan sangat kurang, kita gunakan kaedah kolimatan. Okey. So, kita buat ulang kaji sedikit. Okey. So, ini adalah kerata rentas bagi kita panggil kerja ukur aras. Okey, yang 3 warna pink ni, okey, ini kita panggil sebagai alat aras. Yang kalau kat tepi jalan orang duk teropong tu. Ni ke, cikgu? Yang inilah kita nak buat. Kita ukur aras ni nak menentukan aras permukaan bumi. Okey. Yang garis panjang-panjang ni adalah kedudukan staf. Kita panggil staf, dia macam pembaris. Okey. Sekarang ni kalau kamu lihat semua murid-murid semua, okey, ada 3 gambar rajah alat aras. Sebenarnya kita hanya guna satu sahaja. Okey. So, bila kita dapat soalan macam ni, kita kena buat label. Okey, kita nak label apa? Label pandangan belakang, pandangan hadapan dan di pandangan antara. Cikgu. Okey, macam mana nak tengok? Mudah saja. Okey. Kita anggapkan ini mata kamu. Okey. Kepala kamu, di bahagian belakang kepala kita panggil sebagai pandangan belakang. Simple saja. Baik, cikgu. Okey. Arah ataupun bacaan yang paling last, kalau kamu nampak, semua ada garisan putus-putus. Last kali tu, itu dipanggil sebagai pandangan hadapan. PH. Baik, cikgu. Okey. So, di antara PH dengan pandangan belakang, dia ada pandangan antara. So, kita labelkan semua. Okey, yang ni pun jangan lupa. Sebab apa? Ingat ya, kat titik C, kemudian kita ada titik G, ada 2 bacaan. Tapi kita labelkan siap-siap supaya kita tak keliru. Dekat mana kita nak letak nilai. Okey, contoh, kita ambil satu pandangan belakang. Baik, cikgu. 1.700. Kita nak letak kat mana, Fizi?
Letak kat mana cikgu? Ni 1.770 kita nak letak dekat pembukuan ukur aras jadual ni. Baik, letak kat pandangan belakang cikgu. Kolom yang pertama. Yes. So betul, kita kena letak dekat ikut. Kita dah label. So apa masalah dia? Kotak yang pertama Ya, cikgu. kita ikut label kotak tu. Baik. Seterusnya, pandangan antara. Kita tak boleh selari. Kalau selari dekat sini bermakna ada dua bacaan. Ada dua bacaan ke? Tak ada. Tak ada. Hanya ada Satu bacaan. Bermakna ini dia akan berada pada yang berturut turun sebelah, orang kata apa, di bahagian pandangan belakang di bawah dia. Oh, baik. Itu saja, berturut je. Kita ikut je arahan ni. Okey. Sekarang kita tengok dekat titik C ada dua bacaan. Baik, ada cikgu. dua nilai. Okey. Dekat titik C ada dua nilai. Bermakna satu pandangan belakang untuk permulaan, kemudian dia mesti ada pandangan akhir. Ingat, saya dah bezakan dia punya warna. Oh, jadi warna ni pun berbeza cikgu ya? Ya, kita ini untuk nak bagi murid faham. Tapi menyenangkan kita. Waktu exam tak perlu nak kala-kala kita buang masa kan. Betul cikgu. Okey, so ini nak menjelaskan. Okey, kalaulah dekat sini ada dua bacaan dekat titik C. Okey, ada pandangan hadapan dan ada pandangan belakang. Baik. Okey. Nampak? Ada pandangan hadapan dan ada pandangan belakang. Dekat mana titik C. C. Okey, jangan silap. Bila kita silap, kita akan susah untuk mengisi naik, turun dan aras, laras. Okey, baik. Dah selesai sini. Baik cikgu. Kita nak kira macam mana naik, macam mana turun, macam mana aras, laras. Okey. Naik ini kamu kena ingat ya. Kalau katakan saya menghadap belakang jadual ni menghadap belakang saya, okey. 1.700 dia akan tolak ada orang dekat bawah dia tak? Ada cikgu? Tak ada. Maknanya dia akan tolak orang bawah sebelah kiri. Kiri. Ya, Baik. maknanya dia akan tolak 1.18. Okey Fizi, congak 1.7 tolak 1.18. Nilai positif ke nilai negatif? Saya rasa nilai positif cikgu. Nilai positif sebab dia akan berada pada kedudukan kolom naik. Nilai positif. Baik cikgu. Okey, kita akan tambah. Kemudian 1.18 kita congak lagi. Tolak yang belah bawah dia. Oh, ada orang dekat bawah dia. Oh, baik. Bermakna kita tolak nilai positif ke nilai negatif? Nilai negatif cikgu. Dia akan berada pada kolom turun. 0.5. Jadi saya simbolkan tambah dan tolak. Baik. Okey, dan seterusnya. Kemudian aras laras 11.050 ni dekat soalan ataupun dekat buku ataupun latihan dah ada. Jadi kita letak saja dekat sini. Okey, kenapa warna biru? Sebab dia berada pada kolom naik. Tambah. Maknanya 11.050 akan tambah dengan 0.52. Dapat jawapan kita letak dekat sini. Okey, 11.570. Seterusnya dia nak tolak, ada dekat naik tak? Tak ada. Jadi dia ada dekat turun. Maknanya dia kena tolak. Siapa yang ada dekat naik, dia tambah. Siapa yang ada dekat turun, dia tolak sahaja. So tolak dia dapat 10.988. Jadi maknanya dia berturut. Kalau silap ni dekat sini, silap tolak, bermakna semua ni salah. Oh, silap Itu. sikit dia. Silap sikit sahaja. Okey. So, Baik, kita dah selesai untuk yang ini. Kita akan ada semakan aritmetik. Okey. Semakan aritmetik, jumlah pandangan belakang. Okey. Yang mana jumlah pandangan belakang ada 3 bacaan, kita jumlah. Tak payah nak buat congak-congak, tulis atas kertas, tak ada. Guna kalkulator. Okey. So, jumlahkan pandangan belakang, jumlahkan pandangan hadapan. Kemudian, kita tolak. Akan dapat negatif 3.086. Baru satu nilai kita dapat. Seterusnya, jumlahkan bahagian naik. Ada berapa je bacaan? 3 sahaja. Bila 3 bacaan, sikitlah nak tambah, tak ada masalah kan? Betul cikgu. Jumlahkan turun. Bila kita jumlahkan turun, kita tolak jumlah naik, tolak jumlah turun, dia akan dapat negatif 3.086. Sama tak? Sama. Sama cikgu. Dia mesti tak boleh buat 2 lah. Kita kena 3. Bila 3 baru kita dapat benda tu tepat. Betul cikgu. Okey, so yang last kali, aras laras yang terakhir, last kali yang kita kira aras laras tu, kita akan tolak dengan batu aras 1. Jawapannya dapat sama juga. Maknanya betul kamu punya pengiraan pembukuan ukur aras. Okey. Seterusnya. Baik cikgu.
ralat sebenar, yang ni yang paling penting ni, nak tahu kita punya bacaan kita ni, pembukuan kita ni, kerja lapangan kita ni betul atau tidak. Ralat sebenar, batu aras 2 dekat soalan ataupun dekat kolom ni dia dah tulis, tolak dengan aras laras yang terakhir. Okey, dia akan dapat jawapan 0.05. Belum habis lagi sebab kita ada rumus untuk mengesahkan okey, ralat yang paling maksimum. Kalau lebih pada tu, pembukuan ni dikira salah dan kena buat semula. Baik cikgu. Okey. So, dia ada rumus dia dalam buku teks. Okey, kita masukkan nilai mana datang 0.24 ini datang daripada 240. 240 ni datang daripada mana pula? Jarak keseluruhan yang kita ambil. Okey. So, bila kita kira 0.06, itu had yang paling maksimum. Bila had yang paling maksimum, kita punya alamak 0.05 masih lagi dibenarkan. Kena nyatakan ya dalam soalan. Okey, ralat yang dibenarkan adalah 0.06. Okey, ralat yang kita dapat adalah 0.05. Okey? So, dibenarkan. Maksudnya betul lah kita punya pembukuan. Baik cikgu. Okey. Kita tengok soalan 3. Okey, Rajah 5 menunjukkan kedudukan staf dan arat laras bagi kerja ukur aras, ada gambar rajah, lengkapkan jadual 2. Ada siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Angkat tangan kawan-kawan. Saya cikgu. Okay. Silakan. Okey, Afiq. Okey, jawapan pertama ialah pandangan belakang ditolakkan dengan pandangan antara. Kita akan dapat 0.340. Disebabkan dia positif, kita akan letak dia di kolom ni. Jawapan yang kedua ialah 87.340. Kita boleh dapat 87.340 ni sebab aras-laras yang pertama ditambahkan dengan 0.340, kita akan dapat jawapan tersebut. Betul. Okey, untuk yang ketiga pula, pandangan antara ditolakkan dengan pandangan hadapan. Kita akan dapat negatif. Disebabkan negatif, kita akan letakkan di kolom turun. So kita akan dapat 1.050. Itu untuk jawapan dia. Untuk aras-laras pula, kita akan ambil 87.340 tadi ditolakkan dengan turun. Kita akan dapat 86.290. Okey. Wow, sangat hebat jawapan daripada Afiq Akif. Okey, cerita dia betul. Okey, kedudukan dia. Satu ya, hati-hati dengan markah. Markah ada berapa? 4 markah. Okey, jangan gatal-gatal tengok alamak banyak kotak kosong lah nak kena isi. Semua pakat tulis nombor. Tak perlu. Hanya 4 saja kotak yang perlu diisi nombor. Baik cikgu. Okey. Selepas ini kita akan belajar dengan lebih mendalam lagi tentang asas kelestarian pembinaan lestari ini. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kami menonton Sukses SPM 2021 Asas Kelestarian Pembinaan Lestari. Bertemankan Abang Fizi dan juga Cikgu Muhammad Adib, Cik Hasnan daripada SMK Taman Tasik Taiping Perak. Silakan cikgu sambung dengan soalan-soalan contoh. Okey, so kita dah habis ke ukur aras. So kita masuk soalan nombor 4, masih lagi soalan contoh bahagian A. Baik cikgu. Okey, nyatakan dua kaedah uji tanah pada peringkat pra pembinaan. Okey. Ada siapa? Siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Kawan-kawan. Saya cikgu. Baik, silakan. Aizat, silakan. Jad. Okey, jawapannya ialah ujian proba Macintosh dan ujian ayakan tanah. Okey, ujian proba Macintosh dan ujian ayakan tanah. Ayakan tanah. Okey, so betul, dan kita buat ulang kaji sikit apa itu ujian proba Macintosh. Saya pun tertanya cikgu. Okey, tujuan dia ujian ni untuk mendapatkan nilai keupayaan galas tanah. Baik. Maksud nilai keupayaan galas tanah ni kemampuan tanah itu menerima beban daripada permukaan tanah dengan dalam tanah. Okey, sebab tanah kita berbeza-beza. Betul, ada tanah gambut, ada tanah gambut, tanah paya. Jadi dia ada cara pembinaan asas struktur bangunan yang sesuai nanti. Baik cikgu. Okey, kemudian kita ada ujian ayakan tanah untuk menentukan jenis tanah berdasarkan pada saiz tanah. Okey? So, kita pergi soalan nombor 5. Baik. Nyatakan 3 sifat utama konkret. 3 markah, masih lagi nyatakan. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Angkat tangan.
Saya nak jawab cikgu. Okey. Baik, Yasin, silakan. Okey, yang pertama kebolehkerjaan, Okey. yang kedua kekuatan dan yang ketiga pengembangan dan pengejutan. Okey, kita tengok Dia ada 4 jawapan tapi dia hanya minta 3 saja sebab 3 markah. So dia buat kebolehkerjaan, jawapan betul. Betul. Kekuatan dapat 1 markah. Kemudian pengembangan dan pengejutan 1 markah dan ada satu jawapan tambahan iaitu ketahanlasakan. Baik, cikgu. Okey, dan saya bagi satu tips, jangan buat jawapan seperti ini ya. Okey, jawapan pertama kebolehkerjaan. Okey, jawapan kedua dia ambil pengembangan. Jawapan yang ketiga dia ambil pengejutan. Okey. Baik, cikgu. Agak-agak berapa markah boleh dapat? Saya rasa dapat 2 markah saja, cikgu. 2 markah saja sebab pengembangan dan pengejutan dalam satu tajuk yang Sama. So hati-hati dekat situ. Dan satu lagi, bila kata murid ni tidak yakin dengan jawapan dia. Bila tidak yakin, dia nak buat satu lagi tambahan jawapan. Boleh tulis di bahagian bawah. Tak perlulah nak buat nombor berapa ke, huruf apa ke, just tulis saja dekat bawah. Jadi pengembangan mesti ada pengejutan. Ya, pengembangan dan pengejutan Adalah sama. sama. Ingat yang tu. Okey, apa-apa tajuk pun nanti kalau ada 2 dibahagi kepada 2, jangan kata-kata nak buat asing-asing. Okey. Dan kita buat ulang kaji sikit. Baik, cikgu. Apa itu konkrit? Konkrit itu adalah campuran antara simen, okey, batu bau halus, batu bau kasar dan air. Okey, dia ada nisbah yang tertentu. Okey. Dan batu bau halus ni, kalau kita tengok gambar ni adalah apa dia? Apa dia, Fizi? Pasir. Pasiak, cikgu. Pasiak. Oh, memang taping sungguh. Ya, betul, cikgu. Oh, lah orang taping kan? No. Okey. Baik, cikgu. Lah ni, dia ni, dah keluar dah. Nah. Okey, batu bau halus iaitu pasir. Okey. Kemudian dia ada batu bau kasar iaitu batu kerikil. Okey, dan ada 2, simen dengan air ni adalah satu bahan pengikat. Dia macam gam. Okey, dan kita dah belajar tadi sifat utama konkrit ada 4. Betul. Dan 3 benda ni, faktor yang mempengaruhi kekuatan konkrit itu. Yang pertama, kaedah penyediaan kita. Kalau kaedah penyediaan ni cerita tentang nisbah konkrit. Kita kalau yang biasa murid-murid dia belajar, dia ada nisbah 1, nisbah 2, nisbah 4. Itu yang paling biasa, popular. Sebenarnya dia ada 1, nisbah 3, nisbah 6. Dia ada banyak lagi. Tapi bergantung kepada kegunaan itu pada struktur bahagian mana. Faham, cikgu. Kemudian kita pergi kepada faktor yang seterusnya adalah bahan. Bahan ini, okey, saya ambil satu je, batu bau kasar. Batu bau kasar itu dia tak boleh terlampau bulat, tak boleh licin. Dia mesti kasar, bersegi, kasar. Kalau tidak macam mana dia nak ikat kan? Okey, bahan memainkan peranan penting. Termasuk juga dengan air. Air mesti bersih. Betul. Dia boleh sebut air mutlak, tak ada masalah. Boleh sebut. Tapi dia panjang sikit lah nanti dia tulis air bersih sahaja. Betul. Tak perlu pakai air longkang, tak perlu pakai air yang ni, kita takut ada bahan-bahan lain. Okey. Dan seterusnya pengawetan. Okey, pengawetan ini dia ada satu lagi, dia punya keyword dia adalah curing. Proses curing. Curing, cikgu. Curing, K-U-R-I-N-G. Kita nak merawat konkrit itu. Okey, ada sebab dia. Okey. Next, kita pergi pada soalan nombor 6. Baik. Raja 2 menunjukkan 3 jenis runtuhan konkrit dalam ujian penurunan. Namakan jenis penurunan itu pada petak yang disediakan. Siapa? Siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Kawan-kawan. Afin, silakan. Afin. Petak pertama ialah runtuh, petak kedua adalah sebenar dan petak ketiga ricik. Okey, petak pertama runtuh, petak kedua sebenar, dan yang ketiga adalah rincih. Okey, betul. Dan apa itu ujian penurunan? Kita apa dia itu, cikgu? Kalau dalam kejuruteraan awam kita panggil sebagai slump test. Okey, menentukan kebolehkerjaan konkrit dan dilakukan di tapak bina, bukan di dekat makmal ke apa. Okey, di tapak bina untuk mengekalkan bancuhan kita tu betul atau tidak. Dan apa itu kebolehkerjaan? Saya bagi satu analogi ya. Contoh, saya ambil tepung, saya ambil air sikit saja, saya letak dalam tepung tu. Kemudian saya gaul. Bila saya gaul, apa akan jadi? Berketul-ketul, cikgu. Berketul-ketul, susah nak kerjakan. Betul, Itu cikgu. perkataan dia, kebolehkerjaan.
kita nak kerjakan konkrit itu. Maknanya dia mesti bermain dengan nisbah air simen Yang cukup. yang sesuai 0.4 hingga 0.6. Okey. Seterusnya kita pergi kepada topik yang seterusnya, iaitu peringkat pembinaan. Ada 4 subtopik dan murid perlu tahu, perlu boleh menerangkan, boleh mengkategorikan, mempertimbangkan dan menjustifikasikan kerja tanah. Okey, dan menentukan substruktur yang sesuai berdasarkan jenis bangunan. Okey. Dalam ulang kaji kali ini, peringkat pembinaan terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah pembinaan struktur bangunan. Satu lagi adalah kelengkapan kemudahan. Okey, dalam pembinaan struktur bangunan ada 3 topik. 1, kerja tanah, pembinaan substruktur, pembinaan superstruktur. Selesai di sini. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kelengkapan kemudahan. Ada 4 sistem bila dah nak siap rumah. So sistem ini diperlukan. Perpaipan, elektrik, perhubungan dan last sekali adalah sistem pengudaraan. Okey. Kita pergi pada soalan nombor 7. Baik. Rajah 1 menunjukkan pandangan kerata rentas sebuah bangunan. Okey. Ada rajah, ada bangunan, kemudian dia ada buat satu lagi label iaitu B. Okey. Namakan. Okey, dia nak nama saja. Namakan bahagian berlabel A dan namakan bahagian berlabel B. Siapa nak jawab? Angkat tangan, kawan-kawan. Okey, murid. Saya cikgu. Okey, Afiq. Silakan. Saya cikgu. Okay, bahagian A superstruktur, bahagian B substruktur. Okey, bahagian A superstruktur, bahagian B substruktur. Kita tengok Okey. Ya, 2 markah untuk Afiq. Terbaik Syabas. Okay. Substruktur ini adalah pembinaan daripada permukaan ke dalam tanah. Itu dinamakan substruktur. Kalau pembinaan daripada permukaan tanah ke atas, itu dipanggil sebagai superstruktur. Maknanya kalau nak buat bumbung, dia di bawah bahagian siapa? Superstruktur. Baik, cikgu. Okey, tingkap bahagian siapa? Superstruktur. Tapi kalau substruktur, kalau kamu kita standard dalam asas kelestarian, kita belajar tentang asas bangunan. Okey. Kita buat ulang kaji. Apa itu substruktur? Baik, cikgu. Okey, terbahagi kepada 2, asas cetek dan asas dalam. Okey, dalam asas cetek ada 3 jenis asas. Okey. Yang pertama asas pad yang biasa digunakan, okey. Kemudian kita ada asas jalur dan asas rakit. Okey, asas jalur ada berapa? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Asas jalur ada berapa? Okey, Jelan. Silakan. Asas jalur ada 3. Okey. Yang pertama jalur lebar, jalur dalam dan jalur biasa. Jalur biasa. Pandai, Idlan. Okey, nice. Okey, kita pergi kepada asas rakit. Baik. Asas rakit ada 2 atau 3? Siapa nak jawab ni? Siapa nak jawab? Siapa boleh tolong saya? Okey, Meh. Silakan, Meh. Ada 3. Ada 3, okey. Yang pertama? Bapak padu. Bapak padu. Bapak padu. Yang kedua rasuk dan papak. Rasuk dan papak. Dan yang ketiga bersel. Bapak padu, senang nak ingat. Bapak padu senang nak ingat. Okey. Memang senang nak ingat. Baik. Okey, next kita pergi kepada asas dalam, iaitu asas cerucuk. Asas cerucuk dia bukan kira satu ya. Dia ada berapa? 2 ke 3? Ada berapa kawan-kawan? Kawan-kawan siapa nak jawab angkat tangan. Asas cerucuk. Asas cerucuk? Semua buat tak tahu, semua buat tak tahu. Afiq. Silakan. Silakan Afiq. Asas cerucuk ada 2, Ibu. Baik. Ada 2. Cerucuk galas hujung dengan geseran. Okey, galas hujung dengan galas geseran. Galas hujung ni, selagi dia masukkan cerucuk ke dalam tanah, selagi dia boleh masuk, sampai kita dah berapa banyak batang kita dah masukkan, sehingga tak boleh masuk, itu namanya galas hujung. Kalau geseran ni, dia macam orang kata apa, masukkan satu, takat tu je. Maksudnya permukaan asas itu dia akan orang kata apa, dalam tanah tu dia akan menampung berat bangunan itu. Tapi kena ingat asas cerucuk ini bukan kalau kita nak buat bangunan, okey, bukan asas cerucuk saja kita guna. Di atasnya kita panggil sebagai bila dah asas cerucuk tu nanti, okey, dah tak boleh masuk, kita pakai galas hujung, okey, di atasnya kita panggil sebagai pile cap. Pile cap, cikgu. Pile itu adalah cerucuk, cap tu adalah
penutup. Penutup cerucuk. Ya, dan penutup cerucuk kita boleh guna asas pad. Kita boleh guna asas jalur. Kita boleh guna asas rakit, cikgu. Ya, tapi perkataan yang paling penting adalah pile cap. Okey? Untuk mengukuhkan substruktur tu, cikgu, ya. Substruktur itu asas bangunan itu. Baik. Okey, so kita pergi kepada ulang kaji sikit kerosakan struktur konkrit. Ini dia antara contoh kerosakan, cikgu, ya. Ada 3 jenis gambar yang menunjukkan kerosakan pada struktur konkrit. Okey, yang pertama ni, gambar ni menunjukkan lantai atas. Kita dekat koridor bawah, kita tengok lantai atas. Okey, boleh nampak apa ni? Tertulang besi, jaring besi sampai terkopek dia punya konkrit dia. Ini bahaya, cikgu, ya. Oh, ini bahaya. Sangat-sangat bahaya. Sebab apa? Inilah yang mempengaruhi kekuatan sesebuah struktur. Okey. Pada bahagian B, ni bukan kat negara kita lah. Okey, ini nampak gaya pun negara luar ni. Negara luar ni. Okey. Bila dia buka kotak acuan, baik, cikgu. Bila dia buka kotak acuan ni, konkrit telah mengeras. Okey, kita panggil konkrit keras. Okey, ada yang tak memenuhi dia. Ada sebab dia tak buat sesuatu benda. Kenapa, cikgu? Selepas ini saya akan cerita. Baik. Okey, kemudian tengok dia buka, nampak tertulang besi. Yang ini satu cara nak pulih balik mudah je. Pecahkan balik. Itu je. Itu kerugian, cikgu. Ya, yang dah tu kita rugi. kena hati-hati bila kita buat pembinaan. Okey, jangan ada kerugian. Betul. Okey, seterusnya yang C. Yang ini biasa kita lihat dekat rumah. Okey, selalunya dekat lantai, dekat dinding. Agak-agak apa sebab? Saya rasa bancuhan air terlampau banyak, cikgu. Air terlampau banyak, mungkin. Boleh terima. Ada lagi? Mungkin tanah dekat rumah dia tu, tiba-tiba pula. Tak apa. Tanah dekat rumah dia tu tanah gambut, cikgu. Ya, dia tak buat proses kerja tanah yang betul. Dia tak buat kita tambak, kita ratakan, kita buat pembersihan. Okey. Dan satu lagi C ni, dia nampak retak ni adalah satu sebab perkataan tak buat proses curing. Dia tak buat pengawitan. Okey. Bila dia tak buat pengawitan, bila konkrit ni dia keluarkan dia jenis yang kelembapan dia cepat keluar. Jadi kita nak menghalang benda tu cepat keluar. Bila cepat keluar, kita buat proses curing. Okey. So kita ulang kaji sedikit. Baik. Punca. Okey. So, cerita dia ada punca. Macam mana kita nak mengatasi? Okey. So, punca yang pertama, saya boleh tukar-tukar. Bancuan konkrit tidak tepat ataupun bancuan konkrit kurang air. Cerita pasal punca saja dulu. Okey. So, cara mengatasinya, kita gunakan nisbah konkrit 1, nisbah 2, nisbah 4. Ataupun kita guna nisbah air simen yang bersesuaian. Tadi saya ada sebut nilai yang paling sesuai 0.4 hingga 0.6. Okey, dan nampak tak ada satu perkataan supaya. Ini adalah cara untuk kita menulis jawapan. Nak dapatkan 1+1. Okey, cara mengatasi ialah bancuan konkrit tidak tepat, gunakan bancuan yang tepat. Macam tak sesuai kita nak buat bagi markah dekat situ, so kita cantikkan ayat itu supaya bancuan konkrit lebih berkualiti ataupun bancuan konkrit itu mudah dikerjakan. Okey, seterusnya punca yang kedua. Baik. Menggunakan bahan binaan yang tidak berkualiti. Ya. Okey. So, cara mengatasi, kita ambil satu saja sebab bahan binaan ini meluas. Okey, kita ambil satu. Baik. Batu bau yang mengikut saiz dan bentuk yang bersegi. Kita nak mengatasi, tetap boleh ambil yang licin. So, ayat seterusnya adalah supaya mendapatkan kualiti konkrit yang terbaik. Memang terbaik penerangan daripada Cikgu Adib kita. Kita beri rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM.
Ya, asas kelestarian pembinaan lestari itulah topik kita pada hari ini dan anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bertemankan saya Fizi dan juga Cikgu Muhammad Adib. Cikgu, tadi kalau kita dapat ulang kaji tentang punca dan juga cara mengatasinya, dah ada dua. Boleh sambung Cikgu? Boleh ya? Silakan Cikgu. Okey, so kita sambung sikit lagi. Okey, so punca yang ketiga. Okey, tadi kita tengok ada gambar, ada 3 gambar kan. Baik, yang boleh nampak tertulang keluli tu, kalau lantai atas. Memasang tertulang, ini punca ya, memasang tertulang besi ataupun tertulang jaring yang tidak mengikut jarak yang telah ditetapkan dan aturan dia. So, cara nak mengatasinya, memasang ataupun menggunakan tertulang besi yang sesuai dan tepat aturan dia. Aturan ni adalah jarak antara tertulang besi dengan tertulang besi yang lain. Besi yang lain. Antara orang kata apa, kotak acuan, tertulang besi, dia ada penjarak dekat situ. Itu yang wajib tu. Okey, so supaya apa? Okey, supaya struktur konkrit dapat menerima beban bangunan. Okey, punca yang keempat, pembinaan ataupun pemasangan kotak acuan yang tidak kemas. So, cara mengatasi perlu diikat dengan kemas mengikut spesifikasi yang dikendaki. Baik, maksudnya kalau tiang tu ukuran macam ni, kena ikutlah. Okey, supaya apa? Konkrit itu mengeras mengikut saiz yang ditetapkan dan dapat menerima beban. Okey, punca yang kelima, kaedah peletakan penuangan konkrit yang salah. Okey, jadi cara mengatasi konkrit basah yang ni belum mengeras ya. Baik. Perlu dituang tidak lebih tinggi dia 1.5 meter. Kalau tidak, supaya apa dia kata sini, supaya tidak berlakunya pengasingan. Apa itu pengasingan? Pemisahan batu bau daripada bahan pengikat. Kita ada 2 jenis batu bau halus, batu bau kasar. Sebab tu nanti kekuatan dia akan lemah. Okey. Kemudian kita tengok punca yang ke-6, cara peletakan konkrit yang tergopoh gapah, kelang kabut. Relax. Sebenarnya konkrit basah, cara mengatasi ya, perlu dituang dalam tempoh 30 minit. Lebih dia keras Betul. Air dah keluar lah. Okey. Dan supaya pengerasan konkrit itu tidak terjejas. Baik, maknanya dia cantik, matang. Okey. Yang ke-7, kotak acuan melekat dengan konkrit keras. Macam kita buat kek, kalau tak sapu margarin, dia akan melekat dengan acuan. Betul, cikgu. So, ejen pelepasan disapu pada bahagian dalam kotak acuan supaya tidak melekat dan mudah ditanggalkan. Ditanggalkan memang tinggal terus kalau rosak kan. Dia kalau sakit hati tinggal je. Tinggal ya. Okey. So punca yang ke-8 iaitu pemadatan konkrit basah yang terlampau lama. Kita buat pemadatan, vibration yang terlampau lama. Okey, ataupun buat sekejap tak sampai 5 minit angkat. Itu pun dia akan menyebabkan kelemahan pada konkrit. So cara mengatasi dia perlu dilakukan dengan masa yang mencukupi. Jadi syarat dia supaya apa? Mengelakkan daripada penjujuhan. Ini apabila buat proses pemadatan terlampau lama. Apa itu penjujuhan? Apa dia, cikgu? Pemisahan air dan simen daripada batu bau yang menyebabkan kelemahan dalam konkrit. Air itu berada di atas. Yang lain-lain bahan dalam tu ada kat bawah. Ada kat bahagian bawah. So dia akan cepat rosak. Dia tak akan kuat, dia akan lemah. So, ada keyword tadi, pengasingan. Kita ada penjujuhan. Ini keyword semua. Kalau disebut, dia ada ni ya. Ada markah. Kemudian, punca yang ke-9. Okey, tempoh kotak acuan dibuka terlampau singkat. So, cara mengatasi dia kena ikut masa yang ditetapkan. Supaya apa? Kekuatan konkrit itu dapat dicapai. Punca yang ke-10, proses curing tidak dilakukan dalam tempoh yang singkat. So kena buat proses curing dengan kaedah apa? Siraman ataupun menyapukan bahan kimia supaya kelembapan konkrit tidak hilang dengan cepat. So itulah namanya curing. Okey, pengawalan kandungan kelembapan dan suhu konkrit selepas diletakkan konkrit tu. Baik, cikgu. Okey. So soalan 8. Darjah 3 menunjukkan gambaran bawah lantai atas yang mengalami kerosakan. Nyatakan kemungkinan yang menyebabkan kerosakan itu berlaku. 4 markah, maksudnya ada 4 perkara bercerita. Siapa Siapa nak jawab? Kawan-kawan sekolah menengah, Taman Tasik, silakan. Silakan, Mei. Come on, Mei. Yang pertama, bancaan konkrit kurang air. Okey, nice. Yang kedua, kotak acuan melekat dengan konkrit keras. Okey. Yang ketiga, memasang tertulang besi yang tidak mengikut jarak dan aturan yang telah ditetapkan. Ya. Okay, yang keempat, pembinaan kotak acuan yang tidak kemas. Sebab gambar tadi adalah gambar lantai atas kan? Okey, kita tengok jawapan dia. Betul.
Ada 4 markah. 4 markah dapat. Okey, dalam ini contoh soalan soalan contoh bagi bahagian B. Baik, cikgu. Okey. Dia minta 4 markah, kamu bagi lebih pun tak ada masalah apa. Kita backup. So, satu lagi saya backupkan untuk dia. Pemadatan konkrit basah terlampau lama dan tidak mencukupi. Okey, next kita pergi soalan B. Terangkan kaedah yang terbaik bagi mengatasi kerosakan itu. Siapa nak jawab? Kawan-kawan sila angkat tangan. Baik. Okey, Idlan Hakimi. Okey. Yang pertama, nisbah air bersesuaian supaya bancuan konkrit mudah dikerjakan. Okey. Yang kedua, ejen pelepasan disapu pada bahagian kotak acuan supaya tidak melekat dan mudah ditanggalkan. Yang ketiga pula, kita memasang tertulang besi dengan aturan yang tepat dengan menggunakan penjarak supaya struktur itu dapat menerima beban bangunan dan tertulang besi tidak akan kelihatan. Dan yang keempat, kotak acuan perlu diikat dengan kemas supaya konkrit mengeras mengikut saiz yang ditetapkan dan dapat menerima beban dengan sepenuhnya. Okey. Itu dia. So, kita tengok 8 markah. So, dia kena relate dengan soalan A tadi. Baik. Okey, bila kita relate, kita kena ceritalah tadi sebab apa. So, macam mana nak mengatasi nisbah air simen yang bersesuaian supaya kita tambah ayat yang warna hijau pula, bancuan konkrit mudah dikeriakan pula. Dikeriakan, cikgu? Ya, kita tambah sikit. Apa susah. Kita buat dikerjakan. Okey, seterusnya. Ejen pelepasan disapu pada bahagian dalam kotak acuan. Maknanya kita boleh sapu minyak. Okey, minyak hitam, cat minyak pun boleh, tak ada masalah. Supaya tidak melekat dan mudah ditanggalkan. Okey. Yang ketiga, memasang tertulang besi dengan aturan yang tepat dalam kurungan menggunakan penjarak. Okey, penjarak ni nak memisahkan kotak acuan dengan tertulang besi. Kalau tidak, tertulang besi itu kena kotak acuan. Baik, bila buka kotak acuan, nampak apa? Nampak besi. Ya. Itu kita tak nak, sebab tu kita letak penjarak. Okey. Seterusnya, kotak acuan perlu diikat dengan kemas. Diikat ni dipaku. Jangan ikat dengan tali. Okey. So, supaya apa? Konkrit mengeras mengikut saiz yang ditetapkan dan dapat menerima beban yang dikendaki. Alhamdulillah, kita harapkan segala penerangan yang telah pun Cikgu Adik berikan dapat membantu calon-calon kita untuk mendapat A di dalam asas kelestarian pembinaan lestari ini, Cikgu, ya. Cikgu, satu kata-kata khas kepada semua penonton-penonton sukses Didik TV KPM. Silakan, Cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau jika ada salah dan silap, itu daripada saya, yang baik itu daripada Allah. So, kamu semua murid-murid SPM 2021 ni adalah insan terpilih yang mengambil masa yang lama untuk belajar untuk pergi SPM 2021. InsyaAllah benda ni akan dimudahkan urusan. Amin. Itu saja, buat sehabis baik nanti. InsyaAllah. Terima kasih kepada Cikgu Adib daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik Taiping, dan terima kasih kepada kawan-kawan busy yang ada dekat rumah yang sudi menonton sukses SPM 2021. Jaga diri, baik-baik. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.